Ya, keluarga Malaysia untuk hari kedua bagi siaran Selamat Pagi Malaysia Johor. Alhamdulillah kita berada di Yong Peng, Johor, dan pastinya kita cukup berbesar hati pada pagi ini kerana untuk kita berbicara berkenaan pembangunan sosioekonomi khususnya di kawasan air hitam. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong yang merupakan Menteri Pengangkutan merangkap ahli Parlimen Air Hitam. Selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi, selamat datang ke kawasan saya. Ya, terima kasih Datuk Seri. Saya seronok sangat berada di sini Datuk Seri. Kamilah khususnya kan berada di sini, suasananya cukup best. Okey, baik, sebagai permulaan Datuk Seri sebagai ahli Parlimen Air Hitam, jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikanlah berkenaan dengan pengenalan demografi keluarga Malaysia di kawasan air hitam sendiri. Keluarga Malaysia di kawasan air hitam ni dia lebih unik ya. Saya mulakan dengan dari segi jumlah penduduk yang paling ramai adalah masyarakat Melayu. Tapi di sini lebih pada masyarakat Jawa. Di mana saya dapat melihat lebih daripada 90% adalah masyarakat Jawa. Daripada jumlah keseluruhan penduduk yang ada, dari segi demografinya 57% adalah masyarakat Melayu, 38% adalah masyarakat Cina dan selebihnya adalah India. Jadi ini adalah cerminan masyarakat Malaysia yang sangat unik. Seperti mana yang saya katakan 57% Melayu itu lebih pada Jawa dan 90% saya jangkakan. Dan golongan yang selebihnya atau suku kaum yang selebihnya adalah Banjar. Jadi dia mempunyai budaya yang tersendiri. Budaya Kepang contohnya. Nasi ambeng. Kita makan di sini. Jadi masyarakat Jawa di Aitam ni dia rajin. Dia dulu datang ke sini di sebuah tanah terbiar. Dia buka parit, dia bina jalan. Kemudian dia membina rumah. Jadi turun-temurun mereka merupakan satu masyarakat yang sangat dekat antara satu sama lain. Dan masih kerja kahwin di sini masih lagi rewang, roan. Maksud mereka bergotong royong. Ada kenduri kahwin satu kampung datang bersama. Ini agak unik. Masyarakat Cina di sini pun adalah satu perkara yang sangat unik di Malaysia. Saya boleh mengatakan bahawa di sini adalah satu kawasan yang digelar sebagai mini Fuzhou. Di mana klan Fuzhou ni sebenarnya di China ni Fujian, wilayah Fujian. Dari situlah mereka datang ke beberapa kawasan tumpuan dia. Kalau kata Fuzhou ni lebih bersetiawan, sibuk. Jadi daripada dua kelompok ni, daripada dua tempat ni, kemudian ada pula datang ke Yong Peng secara berkelompok. Jadi dia merupakan mini Fuzhou. Sebab tu masakan di sini, mi, biskut, semua ni dia ala Fuzhou. Jadi saya boleh mengatakan ini adalah tempat yang paling unik dari segi mempamerkan budaya orang Fuzhou di sini. Jadi jumlahnya saya jangkakan 70% daripada masyarakat Cina ni daripada keturunan Fuzhou. Jadi dua. Masyarakat India pula, dia unik sebab dulu kawasan Yong Peng dengan air hitam ni lebih kepada, kalau orang nak datang ke Johor ni, dia wajib singgah di sini. Sama ada bas pelancongan, sama ada bas berhentian, bas ekspres ataupun lori biasa. Sebab dia nak cari tempat untuk singgah untuk makan. Jadi saya rasa ada golongan besar juga pemandu dah bermastautin di sini, masyarakat India. Jadi mereka terlibat dalam sektor logistik atau pengangkutan. Itu ada satu perkara yang agak unik dan saya melihat keluarga Malaysia di air hitam ni, dia memang mempunyai cerita sendiri. Dan sebab tu kita lihat kalau kita masuk ke masyarakat kampung Melayu, ada Kepang. Kemudian dia ada band, pasukan band. Ini dia lebih pada Jawa. Tapi budaya dia lebih pada Indonesia, macam mana dia tak mempamerkan khazanah di situ. Masyarakat Cina pula di sini dia berwarna-warni. Seperti mana yang dapat kita lihat, mereka dapat menonjolkan keunikan budaya Tionghoa, orang-orang Cina di Malaysia. Jadi ini adalah satu perkara yang di kawasan lain mungkin tak berapa ketara sangat. Tapi di Yong Peng ni sesuatu perkara yang saya rasa kita rasa kagum. Inilah sedikit demografi masyarakat di sini lah. Masyarakat keluarga Malaysia di air hitam. Wow, cukup menarik. Saya suka dengan penerangan Datuk Seri berkenaan gambaran sejarah dan juga demografi bagi keluarga Malaysia
yang terdapat di Air Hitam dan juga di Yong Peng ini secara spesifiknya. Okey, kita kalau lihat Datuk Seri, di belakang kita ini kita berada di Taman Naga yang merupakan antara terowong naga yang terbesar dan terpanjang di dunia, Datuk Seri. Dan mungkin ianya menjadi satu pemangkin kepada industri pelancongan khususnya di Yong Peng ini. Dan bagaimana Datuk Seri sendiri melihat di kawasan Air Hitam ini dari segi pembangunan sosioekonomi untuk jangka masa panjang, Datuk Seri, bagaimana? Saya melihat Taman Naga ni setelah mendapat perkenan Tuanku Sultan Johor merasmikan taman ini. Sejak hari itulah kita nampak pelancong daripada tempat lain, sama ada domestik ataupun luar negeri datang ke Yong Peng. Mereka nak melihat macam mana keunikan yang ada kat sini. Dan biasanya mereka datang ke sini, mereka akan kata orang terbeliak mata. Betul. Mereka tidak dapat membayangkan di sebuah kawasan satu pekan mereka dapat buat begitu. Betul. Dan sebenarnya ini adalah perancangan orang tempatan. Jadi dia jadikan ini sebagai destinasi pelancongan. Jadi sebab tu saya kata kita bertuah. Di kawasan saya, kalau nak masuk kawasan saya ada 4 tol. Maksud dia nak keluar Plaza Tol. Bukan kita kenakan tol. Dia nak keluar macam boleh terus masuk ke Air Hitam. Nak keluar Air Hitam, nak pergi keluar, nak ke Batu Pahat, mesti melalui Pekan Air Hitam. Kalau di Yong Peng ada Yong Peng Selatan, Yong Peng Utara. Jadi dalam jarak 25 km ini kita ada 4 Plaza Tol yang membolehkan mereka keluar. Bermaksud dia dapat merancangkan lagi aktiviti ekonomi. Orang keluar tak payah patah balik naik ke tol yang sama. Dia boleh terus mara ke hadapan, dia masuk tol yang satu lagi untuk meneruskan ke perjalanan. destinasi seterusnya. Ini yang saya rasa kalau saya katakan orang datang ke sini mereka mencari apa yang sebenarnya ada kat sini. Jadi seperti mana mungkin pihak RTM dah tengok dengan mata sendiri menunjukkan kekayaan ataupun budaya kita. Kedua, saya juga melihat ini inisiatif orang kampung dengan bantuan daripada masyarakat. Mereka menggunakan dana untuk membina ini. Untuk apa? Untuk memasyurkan Yong Peng sebagai satu destinasi pelancongan. Pada waktu yang sama juga membantu mereka yang merupakan pengusaha restoran, mereka dapat perniagaan yang lebih baik. Jadi saya rasa ini adalah satu punca pencarian rezeki yang sangat penting bagi kita kerana kita mempadukan kepada sektor pelancongan. Dan apa yang menarik dulu kalau sebelum COVID, ramai ahli parlimen di Singapura bawa pengundi dia datang ke sini, akan singgah di sini. Membeli belah. Dia ada macam-macam temperik, keropok dia beli kat sini. Ini adalah satu destinasi yang sangat popular. Saya dapat melihat ianya adalah satu perkara yang merupakan kita menikmati rahmat dia lah, sebab kawasan ni strategik, kawasan ni ada kekayaan dari segi budaya dan ada cerita yang menarik lah untuk kita nak pamerkan kepada pelancong. Ya, betul. Baik, Datuk Seri, selain daripada itu juga ketika kita berbalik kepada fasa pandemik COVID-19, ramai yang cukup terkesan khususnya golongan belia, Datuk Seri. Dan sebenarnya banyak program-program yang telah pun diberikan kepada mereka khususnya di Air Hitam untuk belia. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan berkenaan dengan program-program. Saya perlu mengakui bahawa aktiviti sukan, aktiviti belia terbantut disebabkan PKP, disebabkan SOP yang ketat. Banyak aktiviti yang perlu disekat. Tetapi saya berasa bertuah kerana dalam waktu ini juga saya dapat menggembelengkan tenaga orang muda tanpa mengira kaum. Mereka membantu pusat hikmat wakil rakyat ahli parlimen Air Hitam untuk mengedarkan barangan. Bayangkan setakat ini kita telah mengedarkan lebih daripada 40 hampir 45 ribu kotak makanan yang kita hantarkan. Dan saya bagi contoh bukan mudah. Hantar makanan kalau dalam bentuk kering, kotak tak susah. Tapi yang menjadi cabaran terbesar kita ialah apabila kita dah beli 100 bakul sayur, macam mana kita edarkan mereka yang memerlukan. Kita ada papan telur sini banyak penghilang telur, peternak. Macam mana kita nak bagi kepada mereka yang memerlukan.
Ini memerlukan jaringan ya, orang muda yang bertenaga untuk menghantar. Nak turunkan beras 10 kilo ni setiap kampet bukan mudah. Dia memerlukan sukarelawan. Jadi saya rasa betul dalam situasi COVID ini kita dapat melihat ramai orang muda membantu untuk menggerakkan. Jadi saya rasa kalau kita nak hantar barang tu, kita boleh gunakan 20 pasukan pada waktu yang sama orang muda hantar. Jadi satu kejayaan yang saya rasa dalam pandemik ni satu perkara yang mungkin saya menganggap sebagai satu kejayaan kita lah untuk bersama-sama dengan golongan belia. Itu sudah pasti satu kejayaan bersama kita keluarga Malaysia khususnya di kawasan air Parlimen Air Hitam ini. Jadi Dato' Sri, Dato' Sri sendiri dikenali sebagai seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, yang sentiasa menyantuni masyarakat tidak kira apa jua situasinya. Dan bagaimana Dato' Sri melihat dalam situasi semasa sekarang ini respon positif daripada masyarakat di luar sana, khususnya pekebun kecil berkenaan harga komoditi kelapa sawit pada ketika ini, Dato'? Banyak beza. Kalau saya ingatkan merenung sejenak apa yang berlaku pada tahun 2019 November, ketika itu harga sawit mereka jual ni buah sawit. Buah sawit yang mereka jual ni lebih kurang RM270 satu tan. Ya, kita di sini dia jual biji lah kelapa sawit tu. Jadi dia tak kira apa di CPO. Jadi harga ketiga tu 270 setak. Tapi sekarang 1,200. Bayangkan waktu ini dengan waktu sekarang lah. Waktu dulu dengan sekarang. Dulu lain, sekarang lain. Betul. Mereka juga menghasilkan buah yang sama. Tapi saya rasa kita selepas kerajaan kita mengambil alih, saya dapat melihat kita menggunakan dasar yang lebih pragmatik. Kita tak bergaduh dengan kuasa-kuasa besar, seperti khususnya negeri China, negeri India. Kita malahan mempromosikan lebih banyak lagi hasil-hasil kita kepada negara lain. Dari sebab itu, kita melihat dalam kesempatan ini kita dapat meningkatkan harga. Saya perlu mengakui harga komoditi ini ada turun dan naik. Tetapi sekurang-kurangnya untuk tempoh 2 tahun lebih ini, kita menampakkan satu paras yang tak pernah kita capai dalam sejarah kita. Jadi untuk pekebun kecil kebanyakan di sini, sama ada Melayu atau Cina, ada India juga. Mereka adalah berapa ekar, 10 ekar, 20 ekar. Jadi dalam keadaan sekarang ni agak mereka selesa. Dan mereka banyak bersyukur. Dan saya berharap, ya betul, dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik, mungkin dalam harga baja pun naik. Tapi pada waktu yang sama, harga kelapa sawit melonjak. Jadi ini dapat kita mententeramkan keadaan. Sekurang-kurangnya mereka dapat meningkatkan produktiviti. Dan dari segi itu pendapatan mereka juga ditambah lah disebabkan macam ini. Ya, itu dia. Baiklah. Dan Dato' Sri sebagai ahli Parlimen Air Hitam, Dato' Sri juga memegang portfolio sebagai Menteri Pengangkutan baru-baru ni, Dato' Sri. Baik, dan mungkin Dato' Sri boleh kongsikan berkenaan dengan maklumkan pembukaan semula sepenuhnya vaccinated travel lane antara Malaysia Singapura. Bagaimana pelaksanaannya? Kita dah mulakan 3 hari yang lalu. Yang mana 4 hari yang lalu. Yang mana kita benarkan penjualan tiket sama ada udara ataupun darat. Jadi untuk udara kita serta-merta mereka boleh melakukan perjalanan. Tapi untuk tiket bas ni dia kena bersedia. Dia tak boleh kata kita jual sekarang besok kita boleh dapat. Jadi kena perancangan. Jadi dia akan mula pada 22 hari bulan. Daripada kapasiti mulanya ialah 2,160 orang untuk sebuah negara daripada Singapura masuk ke Malaysia, ataupun 2,160 pergi ke Singapura. Masuk dia 2 hala lah. 2160 kali 2 itu dia punya formula. Tapi atas permintaan pihak Singapura pada 20 bulan Disember disebabkan Omicron, dia minta kurangkan kapasitinya. Sekarang kita dapat keputusan, kita pulihkan 100%. Alhamdulillah. Jadi ini dapat memperbanyakkan lagi tiket perjalanan mereka, tapi masih dalam keadaan terkawal dan pihak Singapura masih selesa dengan jumlah ini. Pada waktu yang sama untuk udara, kita kembali kepada kapasiti asal dan ditambah pula destinasi untuk ke Sabah. Ramai yang rindu nak balik Sabah. Tak boleh. Pulau Pinang terlalu jauh. Kalau naik bas pun daripada Johor Bahru kena naik kenderaan lain untuk balik. Jadi yang ini memang dalam peringkat penyediaan lab ataupun makmal untuk RT-PCR. Dijangkakan dalam pertengahan
Mac ni akan kita dapat melaksanakan. Kedua-dua pihak MOT lah, Singapura, Malaysia dah bersetuju. Dan kita dah ada KAI-nya. Jadi kita mengalu-alukan sebarang penambahan dari segi penjualan tiket sama ada udara ataupun darat untuk kita memulihkan ekonomi kita. Tetapi kita kena berwaspada kerana SOP perlu kita jaga. Kerana ini melibatkan Singapura juga. Jadi bukan unilaterally kita boleh kita buat pengumuman, tidak. Pihak Singapura sudi menerima, pihak Malaysia pun okey, kedua-dua Kementerian Kesihatan dah seya sekata. Barulah kita dapat kenal. Saya rasa ini dalam ke arah kita nak memulihkan ekonomi dan pembukaan yang lebih banyak lah. Saya jangkakan dalam tempoh yang tidak lama sangat. Sebab penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan akhirnya akan dibawa kepada jawatankuasa Quartet Kabinet untuk perbincangan dan juga Kabinet. Saya rasa sistem tu memang dah ada dan cuma fasa tu kita kena ikut proses dia. Jadi perbincangan dengan pihak Singapura tu sangat kritik. Baik, saya kira dan pastinya dengan Vaccinated Travel Land VTL itu sudah pasti memberi impak seperti yang Datuk Seri nyatakan tadi untuk pemulihan ekonomi bukan saja negara kita, malah juga hubungan dua hala antara negara Singapura dan juga Malaysia. Datuk Seri. Okey, Datuk Seri, dalam ruangan masa yang kita ada sekarang ini, Datuk Seri, mungkin ada kata-kata yang ingin Datuk Seri sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kita pada kali ini, khususnya di kawasan Parlimen Air Hitam, Datuk Seri. Ya, kita dalam masyarakat yang aman damai, apa yang kita tuntut rakyat kendaki adalah kestabilan masa depan. Jadi saya berharap kali ini mandat besar akan diberikan untuk kita memilihlah kerajaan yang lebih stabil, memikirkan soal rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan apa yang perlu kita tegaskan di sini ialah kita kena berdasarkan pada track record dan melihat dan menilai, biar rakyat yang menilai. Dan kali ini adalah pilihan rakyat jelata dan kita menghormati apa juga keputusan yang dibuat oleh rakyat jelata. Okey, itu antara kata-kata yang pastinya diberikan kepada seluruh keluarga Malaysia untuk kita fahami apa antara pembangunan dari segi sosioekonomi khususnya di kawasan Parlimen Air Hitam ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong yang merupakan Menteri Pengangkutan merangkap ahli Parlimen Air Hitam. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi. Baik, Datuk Seri. Kalau kita sekarang ini juga mengenakan busana tradisional, saya batik, Datuk Seri juga menggunakan busana tradisional daripada kaum Cina. Yang ini kita nak meninjau satu bikisan yang menarik berkenaan dengan batik ala